Baik saudara, kita ke Sarawak pula. Fokus dari Bumi Kenyalang, usaha atasi masalah banjir. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Ya, terima kasih Dia. Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengkaji sistem pengairan dan peparitan yang lebih efektif bagi mengatasi masalah banjir di Sarawak, terutamanya di kawasan-kawasan kerap berlaku banjir kilat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu pihaknya telah membuat lawatan ke negara Belanda baru-baru ini untuk melihat tahap keberkesanan sistem kawalan banjir di negara itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan negara Belanda yang berada di bawah paras laut mempunyai sistem yang berkesan untuk mengatasi isu banjir. Tambahnya, sistem tersebut perlu dikaji semula dan seterusnya dilaksanakan di Sarawak secara berperingkat. Katanya, inisiatif itu akan memerlukan dana yang banyak, namun kerajaan negeri komited untuk mengatasi isu banjir yang sering berlaku di kawasan-kawasan rendah di seluruh negeri. Beliau berkata demikian kepada media melawat pusat pemindahan sementara PPS Kampung Rantau Panjang di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Batu Kawah yang menempatkan seramai 80 orang daripada 19 buah keluarga terjejas banjir. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian yang juga adun Batu Kawah. Sudah ada projek tebatan banjir yang telah dirancang dan akan dilaksana bagi mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku di beberapa kampung di Debak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata wujud beberapa masalah pada projek tersebut menyebabkan ia belum dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, Dato' Ahmad Douglas memberi jaminan masalah tersebut akan dapat diatasi segera dan projek dapat dimula secepatnya. Beliau mengakui banjir mudah berlaku di Kampung Babu, Kampung Lalang dan Kampung Bunge, terutama jika berlaku hujan lebat ditambah dengan pertembungan air pasang. Dato' Ahmad Douglas memberitahu media semasa meninjau pusat pemindahan sementara PPS Dewan Milenia di Debak. PPS berkenaan dibuka pukul 9 malam tadi bagi menempatkan 213 penduduk terjejas banjir dari Kampung Bunge, Kampung Babu dan Kampung Lalang. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan kerap banjir agar sentiasa bersiap siaga. Mereka juga diminta untuk mematuhi arahan berpindah jika diminta berbuat demikian oleh pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan nyawa masing-masing. Baik, sementara itu bilangan penduduk terjejas banjir di Sarawak yang masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS terus mencatatkan penurunan selepas 2 buah lagi PPS ditutup setakat pukul 3 petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kemaskini laporannya memaklumkan 2 PPS terlibat ialah Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua Batu Kawah di Kuching yang ditutup pada pukul 1 petang. Manakala Dewan Serbaguna Kampung Mundai di Serian pula ditutup pada pukul 2 petang. PPS di SJK Chonghua Batu Kawah sebelum ini menempatkan 80 orang melibatkan 19 ketua isi rumah KIR manakala terdapat seramai 27 penduduk terjejas dari 7 KIR berada di Dewan Serbaguna Kampung Mundai. Dengan penutupan 2 PPS tersebut, ini menjadikan bilangan penduduk terjejas yang masih ditempatkan di 2 PPS yang masih aktif ialah seramai 235 orang melibatkan 63 KIR. Daripada jumlah tersebut, 213 individu daripada 51 KIR berada di PPS Dewan Milenia di bahagian Betong dan 22 orang yang melibatkan 12 KIR ditempatkan di Dewan Johnny Kerayong dalam bahagian Sri Aman. Pembinaan sekolah berpusat salah satu pendekatan yang mampu memperkasa kemudahan pendidikan di luar bandar dan pedalaman Sarawak. Ini terutama bagi sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah kurang murid. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas memberikan contoh sebuah sekolah di kawasan Bukit Saban di Betong yang mana bilangan guru lebih ramai daripada murid. Dato' Ahmad Douglas berpendapat sekolah seperti itu boleh digabung dengan beberapa sekolah lain di kawasan sama untuk mewujudkan sekolah berpusat. Tambahnya, sekolah berpusat bukan sesuatu yang baharu kerana sekolah kebangsaan Nanga Ajau di Layar Betong salah satu sekolah seumpamanya yang telah disediakan dengan infrastruktur dan kemudahan pendidikan berkualiti. And then that type of school may not be viable.
So we have to take a new approach. Instead of maintaining the school in that way, our aspiration is to have one central school yang akan dilengkapkan dengan alat-alat yang terkini supaya economy of scale mudah-mudahan dapat kita tingkatkan dengan lebih baik. Mengakui pelaksanaannya bukan mudah kerana melibatkan pelbagai cabaran dan isu setempat, namun boleh dilakukan melalui kerjasama semua pihak. Pendekatan itu juga sekurang-kurangnya membantu melancarkan usaha menangani isu sekolah daif di negeri ini. Keputusan Kerajaan Persekutuan memberi kuasa kepada Sarawak dan Sabah untuk menetap dan meluluskan projek pembangunan bawah RM50 juta juga diharap akan membantu memperkasa infrastruktur pendidikan di kedua-dua negeri. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada majlis ringkas penyerahan bangunan sekolah baharu Sekolah Kebangsaan Nangagayau Debak di bahagian Betong. Projek dengan nilai kontrak RM6.7 juta itu melibatkan pembinaan 1 blok bangunan akademik 3 tingkat dan 4 unit kediaman guru. Blok akademik yang mempunyai 6 bilik kelas, pejabat guru, pejabat pentadbiran dan makmal sains dijangka mula diguna pada sesi persekolahan Mac ini. Kita memang rasa teruja kerana selama ini kita duduk dekat sekolah yang boleh dikatakan daif. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri setelah memberi blok baru kepada kita, di mana ianya akan dapat memberi impak kepada sesi PDP murid sekolah kita. SK Nangagayau merupakan sekolah berasrama dengan 121 murid. Saudara, tindakan tegas akan dikenakan ke atas kontraktor yang gagal menyiapkan projek pembinaan jambatan Batang Rabungan di Lunduk mengikut jadual yang ditetapkan pada penghujung tahun hadapan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidil Lariwo memberitahu projek tersebut merupakan projek yang dijadual semula setelah pihak pemaju gagal menepati sasaran penyiapan projek yang dijadualkan siap pada Jun tahun ini. Insinyur Aidil Lariwo memberitahu ketika ini kemajuan projek tersebut akan dipantau secara mingguan bagi membolehkan projek tersebut siap dalam masa yang ditetapkan. Tambahnya, jambatan yang bernilai lebih RM98 juta tersebut merupakan jambatan penting untuk kawasan Lunduk bagi mengurangkan masa perjalanan penduduk dari Lunduk ke Kuching dan sebaliknya tanpa perlu beratur panjang menunggu perkhidmatan feri. Beliau telah mengarahkan agar pihak pemaju untuk mengatur strategi baharu terutama dari segi masa dan isu kekurangan pekerja. Beliau memberitahu demikian semasa lawatan kerja ke tapak projek di Lunduk. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan melahirkan rasa kecewa berikutan jambatan tersebut merupakan kesinambungan pembangunan jalan pesisir di kawasan Tanjung Datu selain 8 buah jambatan kecil yang telah siap. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.